Ni ada teman-teman hijrah kat Malaysia. So ada tokoh hijrah. So kita lihat beberapa tahun ni tokoh-tokoh yang dipilih tu contoh contoh non-muslimah. Sekarang tengok dia kan. Lepas tu Saudi ni ada tokoh muslim, tokoh hijrah dia tu yang tak tutup aurat dengan sempurna. So adakah pemberian anugerah kita wajar? Siapa tokoh dia ni? Tak baca ni. Siapa tokoh dia ni? Okey, ada lagi. Kita buka lagi soalan. Akhwat, kalau tak sanggup untuk berkata-kata maka hantarlah surat ini. Kalau akhwat tak berani nak cakap, tak apa, bagi surat tak apa. Bagi kepada siapa yang nak tanya. Akhwat. Ini face sudah mak. tema apa dia? Tema dia? Islam. Medana Muslim Ideal, Hijrah. Medana Muslim Ideal. Jadi dari bentuk ideal apa yang kita nak capai? Maksud ideal dengan tu dari definisi hukum satu. Ada lagi? Ada lagi siapa nak tanya? Oh, faham belakang akhwat ni. Wah, hebat eh. Akhwat ni yakin nak diraskan dia yakin. Akhwat yakin, akhwat yakin. Okay, tak ada kan? Kita teruskan. So, boleh kita tengok Tia. Buatkan lah. Okay, saya kira Hafizah soalan. Kita bagi untuk Ustaz dengan Kak Umi jawab ni. Okay, Ustaz. Soalan yang pertama dalam kertas tentang pandangan anda tentang tahalusiasi. Tahalusiasi semua tahu kan? Tahu. Tahalusiasi. Bukan tahalu. Boleh-boleh. Tahalu. Tahalusiasi ini manhal ni peringkat umrah pun dah keluarkan artikel ilmiah tentang tahalusiasi. Dan ikut pandangan anda tahalusiasi ini memang apa? Memang masyru'. Masyru' ni apa nama? Masyru' ni memang disyariatkan. Contoh pada Nabi SAW, Nabi bertahalusiasi dengan orang Yahudi di Madinah. Itu salah satu contoh tahalusiasi. Contoh tahalusiasi yang lain, orang mengeluarkan ulama mengeluarkan dalil daripada Nabi minta bantuan dengan Abdullah bin Uraiqid tadi. Ada yang pula Nabi bertahalusiasi. Siasi ini politik, perjanjian politik. Dalam bahasa Melayu ni lupa nak sebut. Tahalusiasi ini perjanjian politik. Nabi buat perjanjian politik dengan siapa? Orang Yahudi yang berada di Madinah. Apa dia Nabi buat perjanjian? Antaranya sekiranya Madinah ni diserang oleh kuasa luar, orang Yahudi ke, orang Islam ke, Cina ke, Buddha ke, wajib mempertahankan Madinah. Begitu juga di Malaysia. Boleh kita mencipta satu tahalusiasi apa dia? Apabila Malaysia ni cuba diselewengkan duit negara, contoh duit negara, masing-masing ni kena bersatu untuk mempertahankan duit negara. Sebab duit negara bukan duit peribadi, itu contoh. Jadi itu tahalusiasi. Jadi tahalusiasi masyru', habis cerita. Dalil apa dia? Hampa buka dalam laman web manhal pemeram tolak ni dash, bukannya underscore. Manhal.blogspot.com, carilah dalam tu Yang seterusnya, apa pendapat Ustaz tentang setengah pendapat panjang pula soalan ni. Anda baca. Apa pendapat Ustaz tentang setengah pendapat yang mengatakan sesebuah jemaah Islamiyah menyertai demokrasi, digariskan, untuk membina negara atau mengambil kuasa politik adalah sesuatu yang bercanggah dengan syariat Islam. Boleh Ustaz komen sedikit? Okey. Yang pertama, kita dalam fiqh khumsah. Fiqh khumsah tu tak fiqh khumsah? Fiqh khumsah ni apa? Yang pertama fiqh nusus, yang kedua fiqh wazanat, fiqh aulawiyat, waqi', taghyir. Okey, dalam masalah demokrasi yang tu adalah fiqh waqi'. Waqi' lah ni bukan berjihad dengan angkat pedang. Kalau di Pakistan, di Afghanistan, di Palestin, waqi' dia tak sesuai dengan waqi' Malaysia, tak sesuai dengan politik. Di Palestin nak rebut kursi dengan Ariel Sharon, jangan mimpi, tak dapat.
nak rebut dengan Abbas. Apa nama Panoh tu? Abbas. Jangan mimpi takkan dapat. Okey, jadi dia nak sebut yang tu wakil negara mana? Jadi dia tanya di mana ni? Oh, dia tak sebut negara mana. Jadi nak kata kalau di Malaysia, wakil negara Malaysia memerlukan kepada demokrasi. Jadi demokrasi tersebut tidak boleh tidak. Walaupun demokrasi kadang-kadang demokrasi ni orang kata demokratia ni ada orang kata orang bukan Islam yang cipta pada zaman anda tak ingatlah pada zaman falsafah hadisah falsafah moden yang cipta teori demokrasi. Tapi kok mana-mana pun kenapa kita masuk dalam demokrasi tersebut bukanlah seperti mana kita masuk dalam lubang najis. Sebab apa? Nabi SAW pun melaksanakan demokrasi, akan tetapi demokrasi Nabi SAW bukanlah dia maksud yang kita nak apa dia? Waqi' adil tak bercanggah dengan Islam. Waqi' adil ni maknanya tak ada penipuan lah. Kalau demokrasi menipu. Contohlah. Kau ada pilihan raya ke? Tak ada ke? Belum buka pencalonan? Dah. Dah buka pencalonan? Ada pilihan raya ke? Ada. Ada pilihan raya. Okey, tiba-tiba demokrasi SPR kau siapa SPR? JPP. Ha? JPP. JPP dia tipu apa nama undian contoh. Ukur dan sebagainya kan. Siapa yang salah? Sistem itu yang salah ke ataupun orang yang melaksanakan sistem tu? Orang tu, bukan sistem tu. Sistem tu akan go on je. Yang melaksanakan sistem tu yang tipu kan. Contoh, riba. Riba yang masalah, yang masalahnya orang yang buat riba ke riba tu sendiri yang masalah. Dua-dua lah. Dua-dua. Tuan nak sebut contoh Jadi dia kata kat sini demokrasi tak bercanggah dengan Islam dan dalam masa yang sama iaitu adalah wakil Malaysia lah ni. Contohlah, wajar ke kalau lah kita sebuah jemaah dia kata kalau demokrasi ni tak sesuai habis dengan cara perang nak perang. Kalau kita perang angkat pedang kan bunyi pedang kan bunyi pedang tiba-tiba Yahudi masuk mampu dalam keadaan kita masih lagi bergaduh dalam keadaan perang. Jadi tuan nak kata kita mengikut wakil kita. Kalau di Mesir, ni anak bagi satu contoh di Mesir. Di Mesir ni ialah Pak Long tu kan. Pak Long ni PM kita ni lah, PM kita ni. Faham tak? Faham tak faham kan? Penat je cerita. Okey, PM kita di bawah-bawah ni IM 90% apa dah tak ingat. Bila mana dia buka pencalonan, mula-mula IM masuk dalam 2-3 kerat. Lepas tu adalah parti-parti yang tidak boleh disebutkan di sini pun bila mana buka-buka tengok-tengok memang mereka ditangkap dalam berapa ribu anda tak silap. Berapa 1,500 dan berapa 2,000? Berapa? 1,200 orang IM ditangkap. Sebab apa? Sebab menggunakan perkataan Islam itu penyelesaian. Faham tak bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab ni kan? Sebab apa? Slogan menggunakan Islam dalam pilihan raya tak boleh. Kena tangkap 1,200. Tu contoh. Ni nak kata Mesir adalah demokrasi yang tangga ke-16 ke? Tangga ke-16 daripada negara Arab pilihan raya yang paling teruk. Ni negara Arab saja, bukan satu dunia. Kalau campur dengan Malaysia, kita tak boleh. Tapi anda rasa Malaysia dengan Mesir teruk Mesir ni. Mesir ni, contoh tiba-tiba dia ni calon nak lawan dengan calon wakil Watoni kan, contoh kan. Apa dia? Tengok esok-esok hilang. Hilang tak tahu ke mana. Cari dia kata semalam ada hilang. Ni kerja siapa? Ni dia kata demokrasi yang jahat. Dia kata nama aja demokrasi. Demokrasi tu betul dah, tapi orang yang buat tu songlak orang. Yang sebenarnya. Jadi kau nak dia kata kat sini, kita nak mengambil kuasa politik hari ini berdasarkan wakil kita. Nabi SAW menggunakan wakil di Madinah, juga menggunakan wakil di Mekah. Ada wakil di Mekah, cara dia sekian. Contoh, ayat perang. Ayat perang ni perang guna pedang lah. Perang guna pedang. Bukannya perang guna apa-apa kan. Perang guna jintik-jintik ke beli batu, tak ada. Perang betul-betul. Ayat guna perang. Ketika mana di Mekah, ada sahabat Nabi kata, boleh tak saya nak perang ni? Saya nak perang. Nabi kata jangan. Sebab apa? Belum lagi disyariatkan perang ketika tu. Lepas tu bila mana di Madinah pun ada lagi tanya, kita ni dah kuat ni, bila kita boleh geram betul dengan mujahan aku nak korek-korek hidung dia. Oi, korek tu. Orang korek lah mata. Lepas tu fikir-fikir Nabi kata, nanti dulu belum lagi. Selepas tu bila mana diturunkan ayat perang, ada orang yang mula mempersoalkan Nabi. Apa dia kata? Dia kata, apalah Islam ni, kenapa ni begitu susah untuk tegakkan? Orang yang mana dulu tanya bila nak perang, tiba-tiba bila ajak perang, dia pun yang tak nak.
Ni tak apalah ibrah daripada ayat tersebut, anda tak ingat ayat pun. Cuma nak cerita, apa dia? Perang pun ada waktu-waktu dia. Ikut wakil juga. Bila mana di Madinah macam mana? Fatul Mekah. Nabi SAW masuk Mekah. Kenapa tak buka pedang? Apa nama? Pedang disarungkan. Sebab apa? Umir tu ad-uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Nak kata Nabi dalam satu hadis Nabi apa dia? Aku memerintahkan umat Islam supaya an-uqatilan nas. Supaya bunuh manusia. Bukannya aku suruh hang bunuh semua manusia sehingga mereka mengucap. Tak, an-uqatila menggunakan fi'il tafa'ul. Tafa'ul ni apa? Salib. Kalau dia kata aku memerintahkan kepada hampa untuk bunuh siapa yang bunuh hampa. Faham? Aku perintahkan hampa untuk perang kepada siapa yang perang dengan hampa. Siapa yang tak perang? Contoh kafir zimmi. Tak perlulah nak perang dengan dia. Faham ya? Faham. Habis cerita. Jadi apa dia demokrasi berdasarkan okey. Yang keseluruhannya tokoh ma'al hijrah. Tokoh ma'al hijrah. Tokoh ma'al hijrah. Bila mana kita sebut tokoh. Tadi nak sembang tentang tokoh Abdul Rahman bin Auf ni boleh. Patutnya Abdul Rahman bin Auf ni dapat tokoh ma'al hijrah. Baru-baru ni pemerang tokoh ma'al hijrah ada Ustaz Fairuz. Okey, bila mana kita sebut tokoh, mereka ni adalah orang yang menjadi suri teladan. Tokoh ma'al hijrah. Betul sebut? Tak ada. Belum lagi okey, tak apalah. Okey. Tokoh ni bila mana sebut tokoh, benda tu jadi suri teladan. Tiba-tiba bila mana ketengahkan orang-orang yang bukan sepatutnya jadi tokoh, tiba-tiba jadi tokoh, apa akan jadi? Orang akan tiru dia. Ana bagi saya tu contoh. Sesi, kena Sesi. Betul ke Sesi? Stacey. Ya. Stacey. Okey. Kena Stacey. Stacey ni menang AF. Tapi dalam masa yang sama dia ni non muslim. Lepas tu dalam masa yang sama, cara pembawakan dunia hiburan dia diakui oleh paklong-paklong ni. Hakim 3 orang ni. Siapa nama? Aku tak kenal. Yang anak kenal ni Oji lah seorang. Dia pun kata, saya memang respect hang ni, memang ada harapan cerah untuk meningkatkan prestasi dunia hiburan. Dunia hiburan. Ni anak nak kata ni. Ni nak kata Malaysia dah jadi hak hiburan. Anak nak kata apa dia? Nak kata siapa almar'u ala dini khalili. Seseorang tersebut dia punya agama, kekuatan agama dia berdasarkan siapa yang memimpin dia. Jadi kalau faham tak? AFF. Kalau dah benda tersebut bercanggah dengan Islam secara terang, memang jelas lah, memang bercanggah betul. Tak itulah sabar-sabar. Memang menghina Nabi, betul-betul. Memang terang-terang tulis nama Nabi Muhammad SAW dalam baju. Boleh tak kita tulis baju pada Muhammad? Boleh tak? Hukum dia jangan menghina. Tu ya. Kalau dah kita tulis baju, lepas tu baju ni kita tampil kat dinding ni apa ke? Syarat jangan menghina. Contoh, bawa masuk baju, masuk dalam tandas. Contoh. Tetapi ada ulama kata makruh dan sebagainya lah. Cuma nak cerita kat sini, maksud dia jangan menghina Nabi. Tiba-tiba dengan terang-terang dia menghina Nabi. Anda nak sebut kat sini, apa dia? Siapakah yang sepatutnya kita labelkan sebagai tokoh, dan siapakah yang sepatutnya kita kata dia ni tak boleh dicebut perangai dia? Terpulanglah sahabat-sahabat mahasiswa tau. Nanti anda bagi dalam kesimpulan nantilah selebihnya. Jadi jauh soalan dulu, Allah a'lam. Dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, apa yang dimaksudkan oleh Muslim ideal ni? Rasa macam dah cakap tadi, ke macam ni nak terangkan lagi? Ke detail lagi kan? Ke tidur je rasanya semua sahabat tahulah kan macam mana kita nak jadi Muslim yang ideal ni kan. Daripada segi perkataan kan, dari segi cara percakapan kita terhadap sahabat-sahabat kita kan, muamalah kan, dan dari segi akhlak kita sebagai seorang Muslim kan, bukan akhlak otak menipu je kan, bukan otak menipu, bukan otak yang suka apa? Maksudnya memang ni lah mengamalkan akhlak mahmudah yang disarankan oleh Islam lah kan, dan menolak akhlak mazmumah lah kan. Lagi apa, sebagai penampilan kita sebagai seorang Muslim kan dan Muslimah kan, kita yang menggambarkan Islam tu sendiri. Saya dah ulang banyak kali kan. Tutuplah aurat seperti mana yang disyariatkan oleh Islam, dan takutlah Allah sebagai Tuhan kamu kan.
Dan kemudian yang ni paling penting lah, amanah dakwah kan. Amanah dakwah yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita adalah sebagai penyambungnya kan. Kita bukan orang yang paling awal yang bentuk rantainya, dan juga bukan orang yang paling akhir untuk mengakhirkannya kan. Kita adalah penyambung rantai-rantai itu kan. Insya-Allah kan. Betul. Insya-Allah. Tidak. Dan memikul amanah ni kan, amanah dakwah ni memang terpundak, terpikul ke atas bahawa semua orang Islam kan. Inilah yang sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh Muslim Ideal, betul tak Manju? Maksudnya untuk melahirkan Muslim Ideal, anda ni lah bertanggungjawab yang mendengar forum pada malam ini untuk menyampaikan apa yang telah disampaikan kepada kawan-kawan kat luar. Itulah sebenarnya kan, betul tak? Kan, untuk anda sampaikan amanah dakwah ni kepada orang lain, kepada terutamanya ahli keluarga kita kan. Benda tu sebenarnya memang cabaran kan, memang banyak dia punya halangan, tapi nak katanya amanah dakwah ni telah diletakkan di bahu masing-masing yang bernama khalifah kan. Kita ni manusia ni sebagai khalifah kan. Betul tak? Betul. Rasa macam semua dah faham kan. Okey, rasanya lepas tu amanah kita juga untuk menjadi seorang yang Muslim Ideal adalah untuk memantapkan ilmu kita kan. Ilmu dari segi ilmu bahasa Arab, ilmu fiqh, tauhid semua kan. Rasanya siapa yang datang kat sini semua tahu, dan mereka semua sebenarnya, korang semua sebenarnya nak jadi Muslim yang ideal kan, betul tak? InsyaAllah. InsyaAllah. Betul juga. Nampakkan luar. Terima kasih. Jadi kita terus dulu tutup. Secara kita nak buat penutup. Pada setiap ahli panel kita bagi masa untuk 2 minit. 2 minit. Masih Maggi. 2 minit. 2 minit masih. Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong tadi. Yang pertama, sahabat-sahabat kena mempunyai, sebagai mahasiswa kena mempunyai 2 sifat daripada proses hijrah ni. Apa dia? Yang pertama kena ada sifat boleh berubah daripada baik kepada lebih baik, carai kepada yang kurang carai. Okay. Dan kena ada sifat merubah. Sahabat-sahabat kena ada sifat boleh berubah dan kena ada sifat merubah. Kalau dulu kita tengok rumah kita sepah, kita ubah bilik kita supaya jadi kemas. Yang seterusnya 3, 4 sifat elemen. Tadi sifat ni elemen pula yang sahabat-sahabat perlu ada untuk dalam proses hijrah, dalam peristiwa hijrah. Yang pertama, sahabat-sahabat kena mantapkan fikrah. Fikrah ni apa? Ideologi ataupun pemikiran ataupun otak ataupun dan sebagainya. Okey, kefahaman, fikrah juga. Yang keseluruhannya ibadah. Ibadah sahabat-sahabat kena hijrah. Hijrahlah daripada ibadah sebelum ni sembahyang sunat, sembahyang sunat awabin 2 rakaat kepada 8 rakaat. Sunat awabin tu, sunat awabin. Okey, tahu kan? Ibadah, kena tingkatkan ibadah. Yang ketiga, kena tingkatkan ilmiah. Ilmiah ni apa? Baca buku bahasa Inggeris lah, buku perubatan, seni kebun, sakofah dan sebagainya. Dan yang keempat, apa dia? Syahsiah. Tingkatkan syahsiah. Jangan jadi seorang pelajar perubatan yang seleki. Orang tengok pun macam baru lepas masak Maggi sih. Ada kaitan tu. Kena ada syahsiah. Apa dia? Fikrah, ibadah, ilmiah, syahsiah. Ni elemen perlu ada. Dalam bahasa yang sama, apa ada sifat merubah kepada berubah tadi itulah. Yang keseluruhannya daripada sayang menuju kepada yang tersayang. Cuba hampa konarkan dalam erti fi aulawiyat. Daripada sayang ke tersayang? Nak mana? Tersayang. Nak sayang ke nak tersayang? Tersayang. Tersayang. Jadilah, carilah yang tersayang itu Allah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit perkataan terakhir untuk hijrah. Pesan berkenaan dengan peranan kita dalam kehidupan ini, iaitu 3 perkara. Semua tahu, sebagai khalifah, sebagai dai dan sebagai abid. Okey, yang pertama. Yang kedua, saya simpulkan bahawa perlu kita ambil dan belajar sejarah. Kita lihat pemuda-pemuda Islam yang zaman dahulu cukup berani untuk berubah dan mereka berjuang besar.
Tengok surat Al-Fatih. Ataftahina al-Konstantiniyah wa khairul amir amiruha wa khairul jaisha zalikal jaish. Kan? Pada umur 20 tahun mampu untuk buka kota, iaitu kota Konstantinopel. Kita 20 tahun masih Facebook, masih berfoya-foya dan sebagainya. Cuba kita bandingkan dengan kehebatan orang. Imam Syafi'i 15 tahun dah jadi mufti Mekah. Kita 15 tahun tengah PMR lagi kan, sengal-sengal lagi, cerai-cerai. So, anak dapat perbandingan bahawa saya perlu pada kita sebagai pemuda faham peranan kita untuk tingkatkan kefahaman. Dan yang ketiga yang terakhir iaitu berkenaan dengan wakil kita sebagai pelajar medik. Anak sebut sekali lagi, kebejatan sosial tak ada teruk sangat. Cuma kita sebagai ahli perubatan yang berperanan untuk bawa imej Doktor Mesir, yang lain daripada Doktor UK, Doktor Ireland, Doktor Rusia dan sebagainya. Kan? Di bawah Persatuan Perubatan, di bawah kesatuan untuk kita faham berkenaan perubatan, penting untuk kita juga faham pasal Islam. Anda cadangkan kau boleh sebelum antum semua Malaysia, pastikan hamil bahasa Arab, faham sikit pasal fiqh, faham sikit pasal tasawuf, faham sikit pasal akidah. Kan? Kalau kita tengok kat Azhar tu, kuliah terbuka luas, beri tuan-tuan semua pergi. Setiap Sabtu ada Syekh Yusri, setiap Selasa kat Rabu ada Syekh Ali Gumar. Jemput datang. Kan? Apa salahnya untuk kita tingkatkan kefahaman kita pasal Islam. Janganlah kita jadi perawi hadis, kena jadi perawi hadis. Itu cukup besar lah. Tapi anda nak minta kalau janganlah jadi kita jadi perawi hadis. Cukup mengecewakan. Dan terakhirnya anda nak bagi sedikit bantu. Makan bulu tepi telaga sambil makan jeling akhwat. Kalau lah mahasiswa Mesir betul-betul tak nak berubah juga, saya sarankan antum semua berubah sebelum kita jumpa kat akhirat. Orang yang yakin perlu mimpi. Orang yang yakin perlu mimpi. Apa mimpi tu bukan mimpi dan tidur je. Maksudnya mimpi tu mimpi lah. Maksudnya anda nak buat apa? Anda nak menjadi apa satu hari nanti? Orang yang yakin perlu mimpi. Seperti mana mimpi yang dibuat oleh Sultan Muhammad Al-Fatih kan? Dia tahu Rasulullah sini cakap sebaik-baik orang yang membebaskan Konstantinopel adalah sebaik-baik tentera dan sebaik-baik ketuanya kan? Betul tak? So sebenarnya benda tu mengambil apa pada zaman Rasulullah dah bersabda kan, Rasulullah dah nyatakan benda tu kan. Nak kata memang susah nak tawan Konstantinopel, tapi kenapa dengan Sultan Muhammad Fatihnya berjaya? Sebab dia yakin dengan mimpi. Orang yakin dia itulah. Maksudnya benda tu memakan masa yang amat lama daripada zaman Rasulullah sehingga ke zaman dia, mengambil masa 80 tahun dan akhirnya berjaya kan. Dan yang terakhir sekali, orang yakin mimpi. Jadi terima kasih kepada semua ahli panel kita. Apa yang kita dapat hari ini? Ini selalu orang dia dapat yang terakhir. Yang jadi perawi hadis. Jadi perawi hadis boleh kira lagi ini perawi hadis. Kita memang ramai perawi hadis tu. Perawi hadis, perawi movie yang banyak gitu. Kita cuba lahirkan. Itu ramai. Jadi untuk secara kesimpulannya, jika ada kita kalau di sekolah kan dulu kalau ada buku peraturan, siapa yang hafal buku peraturan tu, siapa yang amalkan buku peraturan tu, kita kata apa? Inilah dia pelajar ideal. Betul? Betul tak? Siapa yang amalkan buku? Kalau tanya petik dia permukaan kedua menyatakan dia boleh sambung. Kata itulah kita katakan inilah pelajar yang ideal. Tetapi dalam Islam kita ada satu buku, satu kitab. Zalikal kitab la raiba fi. Satu kitab yang tiada keraguan. Tiada keraguan dalam kitab tu. Maka barang siapa yang ikut, nescayalah paling terbaik. Jadi siapa yang paling ideal? Iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mana? Baginda Nabi ini adalah satu contoh terbaik. Untuk siapa? Liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Untuk siapa yang mengharapkan rahmat Allah dan hari akhir. Maka di situ sebab kita katakan baginda Nabi ini akhlaknya Quran, kerana dia ditanya oleh sahabat tentang bagaimana Sayyidina Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Maka apa jawab Sayyidina Aisyah? Al-Quran. Maka Nabi sebaik-baik pengamal Quran, maka kita jadilah seperti baginda Nabi. Jangan sampai baginda Nabi sedih kerana kita malu untuk mengamalkan apa yang tadi amalkan.
Jadi sebagai penutup, kalau terkasar bahasa, tersalah bicara, harap dimaafkan. Secara kekurangan harap dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey.